Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Waalaikumsalam warahmatullahi Sedar tak Baik, sedar? Kelas kita dah sampai kepada penghujungnya. Dah habis satu semester lah. Bersama saya, kalau ikut totalnya setahun lah untuk pelajar-pelajar modul komunikasi Islam bersama saya untuk 2 kursus, penerbitan dakwah media elektronik, dan pada semester ni penerbitan dakwah media cetak. Dah habis dah. Saya memang assume ini kelas terakhir. Jadi kelas terakhir ni kita enjoy sikit lah, kan. 1 jam saya nak buat kelas. Pukul 11 sampai pukul 12 saya memang akan buka line untuk kuis, jawab dalam masa 1 jam di UKM for You. Okay, boleh macam tu? Boleh? Boleh doktor. Tak boleh Anwar? Boleh je. Boleh, okay. Jadi apa yang kita nak buat untuk kelas terakhir? Cuba teka. Share soalan kuis. Apa share soalan? Alah, soalan kuis tu mudah sangat je. Okay, 10 markah kan. Apa yang kita nak buat? Teka lagi, apa yang kita nak buat untuk kelas terakhir? Kelas terakhir Buku. Santai-santai. Apa Akila? Yang doktor bagi dekat YouTube tu. Tentang buku. Apa yang saya dah bagi kat YouTube? Peranan buku. Siapa orang yang Okay, alhamdulillah. Terima kasih Akila dah tonton, dah tengok dekat YouTube. Siapa lagi yang dah tengok dekat YouTube? Itu kira topik. Saya cover topik untuk buku dan juga majalah. Siapa yang dah tengok? Angkat tangan. Ni, saya dah tengok. Okay, lagi yang lain? Siapa yang dah tengok? Okay, terima kasih ada yang dah tengok. Okay. Saya tengok tadi dalam baru 7 orang lah yang tengok sebab 7 views. Okay, so selain itu, apa lagi nak bincang hari ni? Memang saya akan fokus perbincangan untuk cover sedikit nota dah ada dalam YouTube tu, tapi nak bincang secara santai hari ini untuk penerbitan buku dan juga akhbar di Malaysia. Selain itu, saya nak terangkan tentang refleksi kursus. Okay. Siapa yang tanya semalam? Amira yang tanya, kan? Refleksi kursus dah tengok dekat UKM Folio? Hari ni ada masalah lain tak? Kalau tak ada masalah lain, boleh tak onkan video sebab saya tak nak share screen apa-apa hari ni untuk kali terakhir. Kalau Allah bagi rezeki kita jumpa fizikal, kalau tak bagi rezeki awak dah habis tamat dan sebagainya tak dapat lah nak tengok wajah-wajah kesayangan hamba ni, kan? Jom-jom siapa yang tak ada masalah lain kita buka video. Nanti kita bergambar lah untuk kelas terakhir nanti. Okay. Dah tengok dekat UKM Folio? Pasal apa tentang refleksi kursus? Refleksi kursus ada 20 markah. Nampak banyak. Tapi sebenarnya kat situ saya ada dah berapa kali dah kita ulang-ulang untuk pelibatan dalam kelas, untuk respon dan sebagainya, dan saya lelong-lelong markah-markah ya NSIL itu adalah kumulatif gabung sekali dengan refleksi kursus. Okay. Jelas tak macam mana nak buat refleksi kursus? Ada 4 pilihan yang saya beri kepada anda semua. Sebab saya tak nak bebankan pelajar untuk buat sesuatu yang dia tak minat ataupun dia tak sempat, kan. So refleksi kursus ni santai tetapi ada markah. Maksudnya jangan ambil mudah jugalah, kan. Yang pertama, buat jerakam video dalam telefon lebih kurang 1 minit, setengah saat 1 minit, masukkan video ni dalam UKM Folio sebab tak berat sangat lah, kan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, tulis dalam Word, jangan panjang-panjang.
dalam satu halaman. Lepas tu masuk dekat UKM Folio. Okay. Ada pilihan yang lain. Apa pilihan yang lain yang ada dekat UKM Folio tu? Saya dah tulis tu. Poster. Hasilkan penulisan atau video dan post di IG, TikTok atau di media sosial. Okay. Katakan nak seronok sangat ni kelas Dr. Ros contohnya. Nak hasilkan satu poster ringkas ataupun infografik ringkas dalam Canva tu, letakkan hasil itu dalam UKM Folio. Tapi semua kena letak UKM Folio lah sebagai pembuktian awak dah selesaikan tugasan. Kalau tak pandai nak buat poster, tulis dekat FB, tag saya, copy link tu masuk ke UKM Folio. Kalau nak buat satu catatan dekat IG ataupun nak buat video ringkas dekat TikTok, masukkan dekat UKM Folio. Jadi pilihan ni semua kepada masing-masing kemampuan, keupayaan, kemahiran masing-masing. Yang saya nilai adalah konten. Maksudnya yang saya nilai apa pandangan tambah dengan beberapa penglibatan sepanjang tempoh semester kita lah, kan. Dalam kelas berapa suka memberi idea dan pandangan, suka bertanya soalan, aktif, bagi kerjasama yang baik kepada saya, kan. Suka buka video, itu sebenarnya satu appreciation, sebenarnya penghargaan kepada seorang guru bila kita dapat lihat anak-anak muridnya terus buka ini. Kenapa? Sebab ini mahasiswa pelajar universiti, sekurang-kurangnya banyak bagi kerjasama. Saya memang simpati dengan suami saya, cikgu sekolah menengah, mengajar tingkatan 5, tingkatan 4, tingkatan 1, tingkatan 2. Kadang-kadang kan kesian cikgu. Oh faham ni, semua diam, dia sunyi je. Ada soalan, sunyi je. Satu pun tak nak buka video, tak nak bertanya soalan. Bayangkan cikgu ni berusaha, kan, share slide, syarah lagi slide, tapi tak tahu pelajar faham ke tak. Tapi kita pengajaran di universiti agak berbeza. Masih lagi okey. Jadi saya suka kerja saya ni, kan. Sebab nak intern ni kena suka kerja masing-masing, kena cari tempat yang memang kita sukalah, kan. Sebab keseronokan itu boleh membuatkan kita bahagia, kan. Hari ni memang saya rasa nak semua orang bercakap dalam kelas. Sebab tu saya kata hari ni kelas akhir santai-santai. InsyaAllah masih ada lagi markah kumulatif sekali dengan refleksi kursus tu, untuk saya lihat sebenarnya perkembangan kematangan pelajar modul komunikasi tahun akhir. Apa pandangan semua, kan? Perasaan dah jadi pelajar yang memang hampir dah nak habis dah ke garisan penamat, tapi belum habis. Di sinilah Allah uji saat-saat yang sangat kritikal, cabaran untuk siapkan latihan ilmiah. Apa khabar tesis semua? Tesis baik. Kalau orangnya baik, tesis insya-Allah boleh jadi baik. Kan? Apa khabar urusan-urusan kehidupan? Anda semua adalah berada dalam, bukan sahaja di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, tapi anda berada dalam Universiti Kehidupan. Lepas ni, nak intern memang kena prepare. Tak semua kehidupan yang sangat indah sebagai seorang mahasiswa dipindahkan indah itu juga masa awak berpraktikal. Masa ni lah awak nak kenal watak-watak manusia yang sangat mencabar. Kan? Saya dah hampir daripada degree 2000, sekarang dah 2021 kan, dah hampir 21 tahun lah, kan. Dah nak hampir separuh tahun 2021 ni menjadi seorang pekerja. Macam-macam watak manusia yang kita kenal. Tak semua orang akan suka kita. Tak semua orang akan bercakap baik-baik dengan kita. Ada kadang-kadang ada fitnah, ada orang yang sinis, ada orang yang main terjah serang kita. Jadi pertahanan jiwa. Ini pesanan amanat terakhir lah, kan.
sebelum kita habiskan kelas kita, bukan saja untuk kursus ni, tapi untuk universiti kehidupan yang anda akan tempuh nanti, yang akan mematangkan sebarang ujian, musibah, pujian, kejian orang dan sebagainya. Pastikan benteng anda sangat kuat. Jangan sampai jiwa koyak. Orang marah, jiwa koyak menangis. Orang marah, kecil hati. Jadi sebagai seorang pendakwa, seorang dai, kena latih diri untuk menjadi orang yang berjiwa besar. Okay? Orang yang berlapang dada. Orang yang boleh menerima teguran. Orang yang boleh menerima kejian. Orang yang memang menahan diri daripada terawang-awang dengan pujian. Kan? So kena latih. Sampai saat dan ketika sebenarnya pengalaman hidup itu yang boleh mematangkan. Pengalaman pergi ke industri amali, latihan amali industri ni sangat mencabar. Ada yang memang layan kita macam hebat. Tapi ada rezeki yang layan kita sebelah mata. Asyik-asyik kena fotokopi. Kalau dululah. Pengalaman saya pun. Tugas apa? Pergi praktikal. Photostat je. Masukkan surat dalam file. Bayangkan, kita nak tulis dekat buku note ni. Aktiviti kita setiap hari. Adakah itu mencabar? Ada setengah dapat rezeki buat event semua. Tapi dalam cabaran pandemik ni, apa lagi yang awak boleh tunjukkan? Prestasi, kualiti kerja, dan sudah tentu sebenarnya anda dibayangi oleh anda adalah pelajar UKM dan juga pelajar FTI. Oh, tak sangka pelajar pengajar Islam boleh buat kerja ni. Kan? So banyak sebenarnya feedback daripada industri yang puji. Tapi just nak kongsi, kes ni baru tahun lepas yang memang ada 2 pelajar dapat markah yang sangat rendah dan industri tu sebenarnya nak pecat. Bayangkan prestasi pelajar UKM sampai nak kena pecat. Jadi jangan sampai kena jaga nama baik UKM dan juga FTI lah. Okey, kembali semula kepada perbincangan kita. Ada siapa yang nak respon? Sepanjang semester ni kita ada 22. Ada yang tak masuk rupanya ni. Saya buka kepada respon. Okay, nanti saya nak respon. Boleh Amira. Okey, silakan. Saya buat catatan nama untuk kali terakhir. Okay, so sepanjang satu sem mengikuti kursus ni, saya rasa macam tak sangka saya dapat habiskan sebab saya macam yelah kita kena buat tugasan lukis komik. Saya rasa tak expect yang saya boleh lukis komik dan benda tu dah siap dah pun. Dengan tulis manuskrip, kita dapat tahu buku indie tu apa. So saya rasa kursus ni sangat-sangat membantu, membuka minda saya dan melatih kita dengan benda yang kita rasa kita tak nak tapi kita boleh buat dan hasilkan. Itulah respon saya. Okey, terima kasih. Saya teringatlah awal-awal yang saya berjumpa dengan anda semua ni, ada yang memang sedih dapat modul komunikasi Islam. Siapa yang sedih awal mula-mula dapat modul komunikasi Islam dan apa pandangan sekarang? Masih sedih ke setelah habis modul komunikasi Islam ataupun ada pengalaman baru? Cuba share hari ni. Siapa yang sedih tu? Saya nak share. Okey, Fatona. Macam saya tak sedih sebab memang saya nak sedih, memang modul nak. komunikasi. Okey, terbaik. Lepas tu macam sebelum ni saya suka je buat video apa semua tu, tapi bila dalam modul komunikasi ni bila doktor bagi task video banyak macam tu, saya jadi macam lagi belajar lah buat video. Alia, kawan-kawan tolong buat video, ajak cara buat video semua tu. Lepas tu dalam modul komunikasi ni juga saya belajar macam subjek etika komunikasi. Waktu tu baru saya tahu sebenarnya dalam penulisan kita ni kita kena jaga setiap bahasa-bahasa tu. Perkataan-perkataan tu pun main peranan juga, yang tu je lah. Okey. Ada lagi, saya nak buka semua, saya harap 22 tolak saya seorang, maksudnya semua orang boleh bercakap hari ni walaupun sepatah perkataan. Jom,
cabar diri masing-masing. Dah habis dah ni? Saya Okey, Fatin. saya sebenarnya suka suka tulis cerita, tapi selalunya sekarat jalan sebab saya macam tak ada benda yang untuk dorong saya buat benda tu. Lepas tu bila doktor bagi macam bagi peluang lah untuk saya meluahkan cerita tu. Jadi saya tulis, jadi saya macam puas hatilah dengan assignment tu semua. Lepas tu komik pun saya dah lama dah sebenarnya macam saya tak adalah pandai melukis tapi saya Tapi minat. lukisan awak cantik lah Fatin. Emas. Saya tak pandai melukis tapi sebab saya minat mungkin lah. Lepas tu saya rasa macam puas lah, macam seronok sangat. Bakat yang terpendam sungguh ni Cantik-cantik sebenarnya. Sebenarnya saya dah tengok semua. Dan jangan susah hati. Yang tak cantik macam saya pun saya akan nilai yang tempat lain. Macam dialog. Ada benda part yang memang ada markah sebenarnya. Yang penting enjoy. Ada lagi Fatin? Fatin freeze ke saya yang freeze ni? Fatin freeze. Fatin freeze. Okay. Apa ni, jangan susah hati. Tak ada siapa yang tanya manuskrip kita macam mana. Saya masih all out lagi dengan volunteers, frontliners yang sangat bersedia. Nanti kita bincang sampai jadi ibunya nanti insyaAllah. Dalam progress. Maksudnya kalau kita boleh selesaikan penyuntingan, editing tu semua dalam bulan 7, saya cuba pasarkan dalam bulan 8, bulan 9 kita dah dapat ibu lah. Kan. Kita kena tunggu queue juga untuk saya masukkan ke eCentral tu sebab mereka banyak queue juga untuk pindahkan daripada PDF ke EPUB. Tu. Kita tak boleh buat sendiri EPUB. Saya kata kalau saya buat sendiri EPUB, dia macam dekat iPad dia memang boleh buat EPUB pun. Kita boleh convert ke EPUB tapi dia lain. So nantikan ibu kita dan saya pun dah tanya progress Ustaz Nasrul. Dia pun tengah proses nak lihat semua dan nak masukkan color. Jangan susah hati juga, insyaAllah ibu komik dakwah kita juga akan disiarkan. Dua-dua di Pelantar eCentral. Percaya dekat saya, sebelum hujung tahun anda semua ada manuskrip e-book dan juga aku komik dakwah. Okay. Ada lagi pandangan yang lain? Sila nak catat nama ni. Saya nak try doktor. Okay, tak payah try, cuba terus Alia. Okay, macam cuba try lah. Respon terus. Bagi saya kan untuk semester ni, waktu doktor cakap awal-awal kita punya task kan kena lukis komik dengan buat manuskrip kan. So macam saya kekurangan saya mungkin saya memang tak pandai melukis. Tapi bila dengar task yang doktor cakap awal-awal tu macam berat juga lah, takut macam tak boleh nak selesaikan kan. Tapi bila join bengkel yang doktor untuk kami join kan, saya rasa macam belajar benda baru dari segi lukisan. Kalau macam manuskrip pun dulu macam sebab saya bukannya jenis yang macam mana, jenis orang yang berkarya sangat dari segi penulisan apa semua ni kan. Tapi bila doktor bagi task tu, saya rasa macam tu adalah benda baru yang saya banyak belajar SEM ni. Macam menulis skrip, lepas tu komik tu lah yang saya rasa macam benda paling saya tak expect pun, tapi macam saya boleh buat tapi biasa-biasa je lah. Cumanya dapat belajar benda baru. Biasa-biasa juga cik. Sebenarnya saya siap minta tolong anak saya lukiskan tu. Saya kata macam mana lah lukis, baru saya tiru. Sebab memang tak pandai, tangan keras. Faris ada kat sini, Faris. Mana Faris? Ada. Faris, mana muka awak? Lama dah saya tak tengok awak ni. Ada boleh on video ke ada masalah lain? Tak router masalah lain tak? Saya cuba. Okay. Khabar sikit macam mana manuskrip ni? Nak hantar baru ke belum? Dah siap belum yang baru? Dah router. Saya dah buat yang baru dah. Hantar kat mana? Saya hantar ke UKM Folio. Okey, saya akan ambil yang baru. Macam mana boleh dapat salah maklumat tu Faris? Cuba share sikit dengan saya, dengan kami.
salah maklumat mungkin saya ni kot salah faham, tak apa mungkin masa doktor terangkan tu saya bermain ke. Oh, awak main-main. Tapi sebenarnya cerita awak tu sedap. Dia macam cerpen tau. Cerita tu sedap juga sebenarnya. Cuma konsep kita nak kisah benar. Kisah benar tu yang benar-benar berlaku. So saya harap cerita yang awak baru hantar ni pun bagus juga untuk diterbitkan. Alah, saya dah hantar dah. Dah hantar okay. Saya bagi peluang ni, saya rasa kalau jenis yang tak bagi peluang, awak dah tak ada markah ni Faris. Terima kasih Doktor bagi peluang. Okey, ada apa Faris nak share dengan kami kelas terakhir, sebab Faris ni macam pemalu sikit, jarang muncul dalam kelas saya. Tapi saya ingat semua pelajar, sebab tu saya kata saya seronok sebab saya ingat semua. Saya ingat semua nama, saya ingat semua orang. Jadi apa yang saya belajar dalam kelas ni sepanjang satu sem ni, saya tak sangka lah yang ingatkan dah masuk EU ni tak adalah lukis-lukis. Rupanya kena lukis pula, lukis komik. Kena melukis terkejut juga. Masuk EU. Tapi banyak ilmu saya belajar, macam saya boleh buat manuskrip, buat komik. Lepas tu boleh join program buat komik semua tu. Jadi overall kelas ni saya enjoy lah. Okey, Alhamdulillah, terima kasih Faris. Saya enjoy kelas ni. Sebab saya pun selalu je daripada refleksi kursus, daripada pandangan-pandangan pelajar, saya nak tambah baik kursus-kursus ni pada masa-masa yang akan datang lah. Maksudnya kursus ni dah berlaku beberapa kali inovasi lah. Awak ni antara batch yang berdua dapat belajar komik. Padahal mungkin kalau nak banding dengan 5 tahun lepas, pelajar-pelajar yang berada dalam kursus yang sama, Penerbitan Dakwah Media Cetak, mereka tak belajar lukis komik. Mereka kata, alamak bestnya kan. Jadi ada beberapa dah penambahbaikan kepada kursus ni. So kalau ada pandangan-pandangan lain yang bernas, yang nak buat macam mana. Jadi untuk junior-junior awak akan datang di bawah modul komunikasi Islam, kita sentiasa akan tambah baik kursus. So saya perlukan kelas akhir memang macam ni, untuk tanya pandangan, untuk tanya pendapat, untuk penambahbaikan lah. Kalau nak keji, nak mati Dr. Ros, saya memang stres lah dengan kelas Dr. Ros. Tak apa, silakan. Supaya saya kata, sebenarnya ada pelajar yang stres sebab tugasan banyak. Lain kali nanti kena macam mana nak buat tu. So kena fikir. Saya stres kelas Dr. Ros sebab selalu kelas ni macam banyak guna data. Buat dalam Microsoft Teams kan Dr. Ros, banyak guna data. So beri pandangan tu pada saya. So mungkin semester akan datang saya tak guna Teams dah. Guna Google Meet terus je set untuk satu semester. Okay. Ada pandangan daripada semua? Yang lain? Nak markah tak? Hari ni sepatutnya saya nak bagi markah semua ni. Siapa yang bercakap lah. Saya Doktor. Okay, sila. Muhaimin dulu lah. Muhaimin. Duduk mana? Paris ke tu? Kenapa saya start? Okay, start. Kalau start tutup video pun tak apa tu. Okay. Okay Doktor, bagi pendapat saya pula, berkenaan dengan kelas ni, sejujurnya memang biasa. Best sebab apa? Saya rasa kelas ni doktor buat dia macam banyak variasi lah. Dia bukan tertumpu pada satu benda je. Macam kita belajar berkenaan dengan teknologi kan. Dia bukan berkenaan dengan teknologi je. Kita dari kelas ni kita dapat belajar untuk buat macam melukis. Melukis tu saya rasa macam dulu saya minat melukis dalam sekolah rendah lah. Sekolah menengah dah kurang dah sebab saya selalu lukis kartun-kartun dulu. Sebab tu lama tak lukis. Jadi saya rasa macam seronok agak boleh melukis balik. Kalau tak sebabkan doktor suruh, memang tak ada peluang nak melukis balik. Rasa malas. Lepas tu apa lagi berkenaan dengan kelas tu okey je lah doktor. Macam Google Meet ke Microsoft Teams tak ada masalah. Cuma kadang-kadang ni lah saya nak minta maaf bila ada masa yang tak ada line.
Kampung sini memang agak susah sikit. Sebab kita tak tahu bila ada line, kita tak ada line. Itu terima kasih Muhammad. Cabaran yang sangat besar sampai ke hari ni saya sangat ralat. Kalau perasan kan kelas awak ni ada sahabat seorang ni memang susah masuk kelas. Saya yakin bukan sikap dia tak nak masuk kelas tapi memang masalah lain. Perasan tak Akil? Perasan. Akil tak ada ni. Padahal semester lepas dia masih lagi okey. Jadi saya memang sangat sedih juga sebab banyak kelas ataupun topik-topik yang kita bincang ni dia tak sempat nak tengok dan sebagainya. Saya WhatsApp dia pun tak jawab. Jadi kat mana sebenarnya dia ni? Ada yang siapa yang communicate dengan Akil tak? Dia buat latihan ilmiah dengan saya pun tak bergerak sangat ni. Saya sangat susah hati dengan Akil. Kalau ada yang berwhatsapp dengan dia dan dia balas, just respon kata cari saya untuk saya bantu siapkan latihan ilmiah. Takut nanti tersangkut sebab dalam satu batch ni selalu memang akan ada seorang dua yang tersangkut siapkan latihan ilmiah dan tak dapat konvo sekali. Jadi saya tak naklah belajar yang bawa modul komunikasi ni tercicir. Sebab semester lepas pun ada yang, 2 semester lepas, batch yang lepas pun ada yang tercicir, tengok-tengok tak siap latihan ilmiah, tak cukup kursus citra. Jadi orang lain boleh konvo, orang lain dapat transkripsi penuh semua, kita tak dapat. So sangat sayang. Okey, buka lagi. Kepada mana siapa yang nak respon untuk penghulu? Saya doktor. Okey, sila Nadira. Okey. Untuk dari segi modul, untuk SEM ni dengan SEM lepas, secara jujurnya kalau untuk saya jenis orang kata macam introvert jugalah. Saya kalau dalam buat kerja saya lagi suka buat kerja di belakang tabir daripada menonjol macam tu. Jadi macam kalau tengok pada modul SEM ni dengan SEM lepas, saya lagi enjoy modul ni sebab kalau modul selepas kita kena buat video. Saya suka edit video orang. Tapi kalau untuk edit video saya sendiri, saya memang alamak kena edit video sendiri lah. Jadi malulah. Jadi walaupun selepas saya tak menang video terbaik, tapi saya tetap secara personal lah, saya bangga dengan diri saya sendiri sebab wah aku dah berjaya buat video macam tu. Macam jarang lah Nadira nak buat video diri sendiri macam tu. Okay, untuk SEM ni saya sangat-sangat enjoy sebab saya tak kena buat tugasan video. Lepas tu lagi satu saya kena buat penulisan, kena lukis-lukis komik dan tu dari segi modul. Dari segi platform saya rasa platform Microsoft Teams dah okey sebab kalau guna Microsoft Teams dia macam kalau nak tengok recording pun dia dah auto ada dekat dalam tu. Kalau nak masuk doktor tak perlu nak kena admit. Macam ingat minggu lepas doktor kalau guna Google Meet doktor macam terganggu. Sebab nak share screen lepas tu bunyi orang masuk kan, nak kena admit betul-betul. Jadi yelah pendapat saya Microsoft Teams tu dah okey. Lepas tu dari segi dengan doktor sendiri saya sangat sukalah dengan doktor personally, dengan Dr. Ros. Ada orang suka kat saya. I feel very honoured lah hari ni. Sebab doktor ingat nama saya, nama kita satu kelas. Wah, doktor sebut nama kita. Seronok pelajar kalau pensyarah ingat nama Seronok doktor. Seronok. Saya memang suka ingat nama pelajar. Macam tu. Memang suka. Sebab saya suka ingat nama dan kita panggil nama tu kita rasa kalau kita pun kan orang panggil nama kita sangat dihargai. Ada lagi? Semua ni baru 6 orang. Saya buka lagi. Siapa lagi yang nak ni? Bu Anwar. Siapa tu Anwar? Aziz ni. Kacau orang. Aziz ni. Awak buka kat kolej. Awak dah balik rumah.
Dekat college. Oh, kat college. Okey, ada lagi yang nak berikan pandangan sebelum kita buat satu aktiviti santai hari ini berkenaan dengan tajuk kita, penerbitan buku dan akhbar di Malaysia. Okey. Saya nak harap boleh berhenti pukul 11 sebab saya nak buka link quiz di UKM Folio. Saya dah buat dah. Ada lagi? Satu atau dua lagi pandangan daripada you all? Hazika. Saya. Okey, sila Hazika. Dengar suara. Okay, daripada awal lagi, sebelum saya masuk UKM lagi, saya dah pilih modul komunikasi. Jadi macam bila dah masuk, bila dah dapat komunikasi semua tu, first saya tengok. Nalah, siang Kak Azika, tak dengar. Dekat senarai pelajar. Dengar. Waktu saya tengok subjek penerbitan dakwah Malaysia tak dengan penerbitan. Kan? Okay, ada masalah lain. Lain dengar tak? Dia on and off suara. Sekejap. Sekarang dengar tak? Okay, dengar. Okay. Ke mana tadi? Teruskan je. Okay. Waktu saya mula masuk tu, saya tengok dekat subjek tu lah, dekat subjek penerbitan dakwah dan cetak tu dengan yang selepas tu. Jadi bila masuk tu, saya jadi macam tercapai lah objektif saya nak belajar berkenaan dengan video. Dan tak sangka juga saya belajar berkenaan dengan penulisan. Dan lagi tak sangka belajar komik lah. Yang ramai-ramai cakap tadi. Memang best. Saya pun setuju dengan kawan-kawan saya cakap tadi. Dia macam satu benda yang dia tak stres. Sebab kalau saya tengok kawan-kawan saya lain yang subjek lain, kos lain, dia tak enjoy macam kita lah. Jadi bersyukurlah dapat subjek ni, kos ni. Macam tu lah. Terima kasih Azika. Tapi minggu lepas saya dah selesaikan pertemuan mentor-menti dengan pelajar tahun 1, 2 dan 3. Tahun 3 memang okey lah kan. Ada beberapa menti yang memang sangat okey. Superb tahun 3. Tahun 1 dan 2, tahun 2 mereka dah buat ujian penentuan modul tu. Saya rasa mungkin awak peranan lah. Abang-abang, kakak-kakak senior ni yang berada dalam modul komunikasi, kalau jumpa dengan adik-adik yang tahun 2 tu, betulkan mindset mereka. Sebab menti saya yang 5 orang tahun 2 tu, semua tak suka modul komunikasi. Bukanlah saya nak rasa, tapi sedih juga sebab pandangan mereka modul komunikasi kena bercakap dan dia tak pandai bercakap. Jadi saya rasa kena betulkan mindset itu supaya mereka melihat sama rata setiap modul. Yang paling banyak memang biasalah modul kaunseling kan. Dia orang kata kalau tak dapat kaunseling nak pengurusan. Jadi modul komunikasi ni selalu dianaktirikan. Tapi saya bangga dengan batch ni, batch yang paling ramai willingly suka masuk modul ni. Sedangkan pilihan-pilihan lain selalunya berada pada ranking yang ketiga tau. Nak modul apa? Kaunseling. Kalau tak dapat kaunseling, pengurusan. Kalau tak dapat pengurusan, saya cuba nak buat rayuan. Jadi mereka tak nak pilihan tu. Saya kata, itu tahun 2. Tahun 1 pun sama. Mereka tak nampak satu modul komunikasi ni yang menyeronokkan belajar. Saya kata, macam mana nak promote? Mungkin boleh bagi idea. Macam mana nak buat marketing, pemasaran yang sebenarnya kenapa perlu takut dengan modul komunikasi Islam? Apa sebenarnya yang berlega-lega dalam kalangan kawan-kawan ataupun pelajar-pelajar dakwah tentang modul komunikasi? Mungkin awak ada pengalaman ni masa awak tahun 2 hari tu. Ni ke doktor, mungkin sebab title komunikasi tu. Jadi dia fikir akan kena bercakap je. Padahalnya tak jumpa. Hari ni saya nak minta yang jarang bercakap dalam kelas saya ni buka mulut bercakap. Kenapa? Sebab modul komunikasi Islam kan.
Tapi tak semestinya kita paksa semua orang bercakap, dan komunikasi bukan hanya sekadar bercakap. Tapi sometimes you have to be a good listener kan. Pendengar yang baik juga adalah satu kemahiran berkomunikasi. Okay, special request untuk kelas terakhir, Amira, Nurul, Amira dengan Syarina. Boleh buka video sekejap tak? Ini antara yang pelajar yang saya sayang tapi jarang bercakap. Tapi biasa PM saya tepi. Doktor, saya doktor. Syah, tak boleh line tak ada line. Doktor, line saya pun. Line Mimira pun. Okey. Tak apa. Saya nak dengar suara pun tak apa. Cuba bagi respon keseluruhan kursus dan juga mungkin di bawah modul komunikasi Islam sendirilah. Saya nak bagi pendapat, doktor. Okey. Pendapat ke pandangan? Pandangan. Okey. Pada awal nak pilih modul tu, saya memang nak komunikasi sebab saya cakap dengan kawan-kawan saya tak nak kaunseling. Sebab saya rasa kaunseling macam susah je. Sebab saya tak pandai nak bagi nasihat kat orang kot macam tu kan. Sebab saya pun minat multimedia juga. So saya rasa komunikasi ni pun satu cabaran untuk saya macam bercakap kan. Betul. Tu je lah kot. Betul. Lepas tu saya rasa antara SEM ni dengan SEM lepas, saya suka lagi SEM ni sebab saya rasa macam enjoy sikit kot. Sebab saya pun dekat asrama, saya belajar dengan suasana yang best. Macam tu lah. Berbanding dengan SEM lepas. Di college ni Terima kasih Amira. Ada lagi Amira? Tak ada doktor. Okey. Syah? Dengan suara pun jangan lah. Tak nampak bayang pun. Dapat dengar tak suara? Okey, dapat. Overall dia saya enjoy lah model komunikasi ni. Dia sebab sebab saya suka edit video macam tu. Lepas tu bagi saya untuk kursus ni sebenarnya saya juga tidak pandai melukis. Bila join bengkel komik ni saya rasa macam seronok lah nak melukis. Lepas tu untuk penulisan manuskrip saya juga dapat belajar lah. Tapi sebenarnya saya kurang minat lah nak menulis macam cerita, kisah-kisah tu semua. Saya lebih suka yang macam formal, fakta macam tu. Bila dalam kursus ni saya dapat belajar lah nak buat macam kisah sendiri apa semua tu. Macam tu lah. Okey, terima kasih Syah. Okey, ada masa lagi sikit. Cuba kongsi apa yang dah tengok dalam video penerbitan buku dan akhbar di Malaysia. Saya nak buat macam ni hari ni supaya ada sedikit perbincangan. Kita bagi 2 grup boleh? Grup lelaki, grup perempuan. Ada satu tajuk yang perlu dibincangkan. Saya lebih suka baca buku dan akhbar digital berbanding dengan bercetak. Itu statement. Boleh? Siapa yang nak ambil statement tu dan kumpulan satu lagi tu, jadi terbaliklah. Macam bahas lah ni kan. Yang satu lagi, kena fight, kena bincang, kena bagi hujah. Buku dan akhbar bercetak lagi bagus berbanding dengan digital. Jelas? Boleh faham perbahasan ni? Saya nak tengok hujah je. Okay. Kumpulan lelaki. Kita tanya kumpulan perempuan dululah, nak yang mana? Penyataan saya suka buku dan akhbar digital ke ataupun saya lebih suka buku dan akhbar bercetak? Kita tanya perempuan dululah sebab perempuan ni kan yang perlu disayangi, yang perlu dihormati. Okay, jom. Wakil, siswi, nak tajuk mana?
Fikirlah. Wakil. Laki digital tu. Laki digital lah. Jadi perempuan nak yang mana ni? Perempuan bercetak. Orang nak bagi peluang nak pilih yang mudah yang mana? Perempuan bercetak. Kalah. Hazikah nak yang mana? Cetak. Okey, bercetak. Maksudnya yang Bak Siswi, saya suka baca buku dan akhbar bercetak. Jadi yang siswa, saya suka baca buku dan akhbar digital. Boleh? Dalam masa 10 minit, boleh tak kita bincangkan tentang isu ni? Siapa nak mula dulu? Okey, lelaki mula dulu. Bagi Hujah, apa sebenarnya kekuatan kepada buku dan akhbar digital berbanding dengan akhbar dan buku bercetak? Nah, ini personal juga ni, maksudnya kalau siapa yang bagi point tu, saya akan tulis markah lah. Saya datang. Okey, sila. Okey, bagi saya apa tadi, surat khabar bercetak, buku dan akhbar bercetak atau digital, tapi lelaki tadi nak yang digital. Bercetak dengan digital okey. Buku akhbar yang berbentuk, lelaki tadi apa bercetak Lelaki nak digital. Digital, okey, digital. Jadi awak kena bagi hujah. Digital ni lebih baik daripada bercetak. Tak payah beli mahal-mahal. Pula ilmu. Betul. Setuju pula. Okey. Buku akhbar dari bercetak ni, digital ni, saya rasa lebih bagus, memang sepatutnya lebih bagus daripada ni. Yang bercetak sebab mudah untuk dapatkan, lagi satu dia senang untuk dibaca. Berbanding dengan yang bercetak, kita kena pergi kedai nak beli, lepas tu kita tak mudah, pada zaman sekarang ni kita tak ada terdorong pun nak membaca akhbar dari segi bercetak, dan kita lebih kepada media sosial, tengok phone je setiap masa. Jadi kita lebih lebih bagus untuk membaca daripada digital, akhbar digital. Lebih bagus membaca daripada akhbar digital? Kau tengah backup digital, Min. Apa? Aduh, Min. Takkan apa-apa dah kalah. Min. Kau kena backup digital, Min. Maksud saya digital ni lebih bagus lah. Okey. Akhbar juga bagus. Okey, jom siswi bagi hujah buku dan akhbar bercetak. Saya nak bagi. Sila. Baiklah. Seperti Muhaimin cakap, Muhaimin cakap yang digital. Muhaimin cakap digital ni lebih mudah untuk didapati di media sosial, betul. Tetapi kalau akhbar contohnya, kalau akhbar kita ambil yang kita beli yang bercetak, di dalam satu akhbar tu terdapat banyak berita-berita. Sebab kalau digital, kita kena search satu berita. Kita tak dapat. Bagus point ni. Kita tak dapat search satu berita tu, dia terus keluar banyak-banyak yang seperti dalam yang dicetak. Macam tu. Okey. Ada lagi Husna? Tak ada lagi. Saya bagi peluang saudara lain untuk bercakap. Okey. Siapa nak balas yang lelaki? Muhaimin. Tak ada Muhaimin. Digital satu-satu Muhaimin. Susah. Saya bukan mana-mana pihak Saya duduk tengah. Tapi doktor, kadang-kadang surat khabar ni walaupun banyak, orang tengok tajuk je, tengok gambar je. Dia tak tengok semua pun. Padahal kalau guna digital, kita boleh fokus satu-satu. Kalau kita contohlah, kalau surat khabar ni walaupun banyak, dia kadang-kadang orang ni tengok gambar je, tak seronok, tak baca. Dia tak semestinya kalau banyak tu orang tak baca. Yang sang-sang lelaki di sini, Amir. Anwar, Faris, Najib, Yus. Kosa ada Kosa? Siapa Muhammad Khairullah ni?
Asnawi lah. Asnawi. Oh, saya tak nampak. Nampak Khairullah. Ya Allah, Asnawi. Allah. Allahu Akbar. Siapa yang nak balas? Nak balas Husna punya hujah tadi? Saya dah balas tadi tu. Ya, yang lain. Oh, okey. Tak dengar. Okey, sorry. Nak makan tak? Siapa yang balas dapat makan. Okey. Bukan nak bergaduh sikit-sikit je. Saya cuba tadi. Okey. Nak try. Okey, Meh. Sila Meh. Okey, tadi saya cakap tadi akhbar buku bercetak ni dia cakap senang untuk cari kan. So dia dalam satu buku tu semua section ada. Bab 1, bab 2 macam tu kan. So untuk media digital ni saya rasa lebih berkesan untuk penggunaan untuk penyimpanan yang lama. Kalau kita tengok yang bercetak, kalau kita tengok buku-buku tu kan disimpan lama, akan jadi kabur, akan ada maklumat-maklumat yang hilang. So kalau kita guna yang digital ni, kita boleh simpan dalam jangka masa yang lama. Dan fakta-fakta tu masih relevant lah, masih nampak dengan terang. So kita perlu rujuk orang lain untuk kita tahu kesahihan. Bagus point Amir ni. Apalah Husna, surat khabar nanti kuning je dekat tepi rumah. Nanti jual kat apa Cina Recycle. Kan baik digital. Saya duduk pihak ni mengulas dulu pihak ni. Okay, ada lagi yang siswi nak bagi hujah. Cetak lebih bagus. Dari sini nak bagi hujah. Okay, macam saudara Amir cakap tadi, bila digital senang, mudah untuk simpan dan sebagainya. Kalau bercetak mudah untuk simpan juga. Sekiranya memanglah akhbar tu lama-lama akan hilang, tapi ada je orang yang rajin nak simpan dan dia laminate ke, jadi benda tu takkan hilang. Contohnya kalau akhbar digital ni ataupun maklumat digital ni boleh hilang sebab apa? Sebab kadang-kadang kita okay, aku dah download ni file ni, tiba-tiba cari-cari tak jumpa, tiba-tiba phone rosak ke, tiba-tiba data hilang sendiri. Jadi kalau bercetak ni at least kita boleh simpan dalam di minit ke apa ke. Jadi itulah pandangan saya. Okay. Ada lagi nak respon? Satu atau dua lagi hujah. Saya Doktor. Okay, sila. Okay, macam Amira kata tadi, kita boleh simpan lah yang bercetak apa semua. Tapi saya nak cerita dari aspek beban yang kita bawa. Bukanlah kita nak cakap buku tu beban, cuma dari segi berat, dari segi ringan. Jadi kalau digital ni kita boleh simpan dalam satu tempat saja. Maknanya kita tak payah nak susah-susah nak bawa berat-berat. Contoh kalau kita susun kat atas rak ke, susah nak ambil. Jadi kita tinggal buka, search dan dapat. Itu je lah saya punya hujah. Okay. Satu lagi siswi hujah balas buat kesimpulan akhir. Boleh ke saya tambah tadi? Nak tambah. Okay, sila. Okey, berkenaan yang Amira Malik cakap tadi kan, berkenaan dengan laminate, surat khabar apa semua tu kan. Okey, kalau macam digital ni kita boleh search banyak tahun yang kita boleh dapat. Tak perlu nak download. Tapi kalau kata laminate surat khabar cetak tu kan, kalau katalah bertahun-tahun, ada ke orang laminate surat khabar tu satu-satu tu sampai sekarang? Itu yang saya tanya tu lah. Mungkin kadang-kadang orang tu takat-takat gunting gambar idola tanpa buku, itu adalah, itu pun dah kuning-kuning kan. Tapi kalau dengan media digital ni, kita boleh search lagi. Tak ada nak kata kalau phone format, tapi laptop yang lain semua boleh guna. Sebabnya digital, surat khabar digital ni online kan, online. So kita boleh search dengan apa-apa yang boleh guna lah. Macam tu.
Itu daripada saya. Okay. Ada lagi nak tambah? Yang siswa ada lagi? Nak Lagi satu action dengan doktor. Kalau digital? saya nak tambah doktor. Okay, nak action dengan digital. Okay, silakan Yus. Sebagaimana yang kita tahu kan, daripada segi penciptaan kertas tu sendiri dia akan menggunakan kayu kan, betul tak? Seperti mana background saya ni kan. Jadi kalau semakin banyak penerbitan yang dia cetak ni, maka semakin banyak tumbuhan yang perlu digunakan. Hebat Yus hari ni. Okay, lagi? Setuju. Mesra alam. Lagi satu doktor. Kalau orang bawa balik rumah surat khabar ni yang berbentuk bercetak, dia akan jadi sepah. Lagi satu dia confirm akan jadi pembalut barang. Okey, cepat sesuai. Amira terus tutup video. Balas hujah bercetak lagi terus pada digital. Mungkin saya nak balas sikit. Okey, balas banyak pun tak apa. Memang tak dinafikan, digital ni memang bagus, tapi saya lebih mengikut kepuasan diri saya. Kalau saya dah dapat sesuatu maklumat ataupun isi yang saya rasa saya nak baca, saya tak boleh nak baca dekat dalam tu sebab saya rasa tak puas, sebab saya nak conteng. Sebab dia lagi mudah untuk kita faham bila kita dapat conteng, bila kita dapat highlight. Kalau dekat digital ni tak semua benda kita boleh highlight. Jadi kita kena jadi ada yang kena highlight tu dia kena bayar juga. Kiranya dia kena beli juga apps tu untuk kita boleh conteng. Tapi dia macam tak puas sebab kita tak boleh nak selak-selak, kita tak boleh nak conteng-conteng. Okey, Sisi ada lain lagi siswi. Saya nak tambah. Tambah Hazika, tambah. Tadi Yus kata tumbuhan mati apa semua tu kan. Tapi kita manusia semakin bertambah lah power spek mata tu sebab dah selalu tengok digital. Terasa dah pakai spek dah. Saya pun doktor sebab tengok selalu tengok selalu laptop. Sakit kepala. Betul. Yus. Okay. Lagi Hazika? Saya bagi peluang ke kawan-kawan saya. Okay. Kita buat kesimpulan akhir. Ada lagi? Yus lawan balik. Saya nak buat kelas. Cepat Nadia. Muhammad tengah buka spek tu. Muka Muhammad berubah kat spek. Tengah buka spek member. Mana Nadia? Ya. Memang tak dinafikan digital media digital ni lagi baik daripada media cetak. Tapi cuba kita tengok kepada realiti sekarang di Malaysia, kita tak ada lagi sampai 5G. Maksudnya even kita tengah kelas sekarang pun ada orang yang tengah ada masalah lain, gangguan lain. Okay, cuba kita fikir kalau Malaysia dia betul-betul menggunakan media digital, jadi macam mana nasib mereka yang berada di kampung ataupun mereka yang berada di kawasan yang tak ada line, yang ada gangguan line, macam mana dia nak dapatkan maklumat-maklumat sebab ada masalah coverage. Okay, ada lagi Nadira? Tak ada dah. Tak ada dah. Jadi perlu juga tahu media cetak dalam hidup kita. Okay, Yus nak jawab tadi? Yus nak jawab lagi? Ke dah surrender dah? Yus tak puas hati lagi. Lawan Yus. Spek tu power dah naik ke belum tu? Okay. Mohon setiap kumpulan buat rumusan akhir. Maksudnya saya tetap berpendapat bagi siswa lah, media digital lebih baiklah keperluannya kepada saya berbanding pada kami berbanding media cetak. Yang siswi, saya tetap berpandangan walaupun perkembangan teknologi hari ini media digital, kami tetap perlukan media cetak. Okay, jom buat rumusan. Siapa nak mula? Saya okey, sedihlah bunyi pula saya. Okey, sila. Saya sebagai penyokong bagi digital,
sangat menitik beratkan berkenaan dengan macam mana dia cakap. YB diri. Apa dah nak cakap tadi? Untuk masa depan lah, untuk masa depan generasi akan baru, yang baru. Jadi kita kena biasakan diorang dengan yang berbentuk digital. Membaca daripada digital. Lepas tu saya rasa media cetak boleh untuk diteruskan, tetapi dia tapi sekarang pun kita dah nampak dah sekarang yang akhbar daripada media cetak ni, media cetak yang berbentuk bercetak ni dia dah kurang, semakin hari semakin kurang. Sebab mungkin orang tak ramai beli kot. Itu je lah, betul. Itu sahaja. Terima kasih YB Muhaimin. Ada hujah, kesimpulan, rumusan akhir daripada siswi? Siapa nak wakil? Saya doktor. Okey, Fatimah. Okey. Untuk media digital kita tidak nafikan dia memang sangat-sangat membantu, lebih-lebih lagi pada masa pandemik macam ni lah. Tapi bagi saya bahan-bahan bacaan yang bermula daripada dulu lagi, bermula daripada media cetak, daripada surat khabar, daripada kertas, daripada orang tulis kat batu. Jadi benda tu kita tidak dapat tolak dan media digital ni tak semua orang boleh baca melalui skrin. Jadi orang lebih memilih untuk membaca secara cetak sebab kita boleh tahu mungkin dekat secara digital kita tak tahu orang edit sama ada benda tu sahih ataupun tidak. Kita tidak tahu, orang boleh edit dan boleh menokor nambah dan sebagainya. Tapi kalau media cetak memang penulisan itu terus daripada penulis itu sendiri dan dia sampai kepada kita kalau kita dapat membacanya dengan betul. Jadi saya rasa media cetak merupakan yang paling terbaik sekali sebab dia memang daripada dulu lagi Malaysia sendiri berusaha untuk mengekalkan media cetak ini sebab timbul perdebatan antara media cetak dan media digital itu sendiri sebab media telah begitu canggih sampai orang tidak memerlukan media cetak, sampai jualan buku-buku pun menjadi turun. Tapi ada lagi segelintir setengah pihak yang berusaha mengangkat balik media cetak ini sebagai bahan bacaan dan tidak menjadikan media digital itu sebagai bahan bacaan utama. Itu doktor. Okey, Masya Allah, terbaik semua. Kesimpulan Fatimah dan juga Muhaimin tadi. Pandangan kita pakai dua-dua lah, kan? Kita pakai, ada kalanya kita perlu kepada digital, online, tambah-tambah tak boleh nak pergi library sekarang. Ada kalanya kita perlu juga bagi sokongan kepada industri perbukuan, industri percetakan, beli buku, beli akhbar majalah untuk kita support dan juga kita baca dengan ada feel. Jadi dua-dua okey sebenarnya. Tak nak gaduh-gaduh sebab setiap apa tu memang ada kekuatan dan kelemahan masing-masing, kan. Digital sangat pun tak bagus juga kadang-kadang, mata pun dah makin teruk. Kesian kat use, power naik dah walaupun dia tak nak jimat kayu kan, kan. Ada beberapa orang lagi yang belum bercakap dalam kelas pada pagi ini. Ada lagi ke saya nak buka ruang? Arwah, Fatihah, siapa lagi yang belum? Aini, ada lagi yang belum? Nak markah ke? Siapa lagi yang belum? Hasnawi, belum lagi tu. Yang lain rasanya dah bercakap kecuali Kosah keluar tadi. Akilah dah live, okey. Ada masalah lain. Masuk semula. Okey, ada? Doktor dengar tak? Dengar. Okey. Tadi masalah lain nak bercakap dah sebenarnya. Ya. Okay, tadi sebenarnya nak tambah poin. Boleh ke doktor saya tambah poin? Tambah tak apa. Untuk media dia orang ni memang gentleman dan caring and lovely. Okey. Okay, untuk media cetak macam lebih memilih media cetak sebabnya macam Zaka cakap tadi kan, media digital boleh menaikkan kita punya power spek lah bagi yang makin spek dan
bila mana sekarang waktu online dan sekarang kan kita PKP. So full day kita buat kerja, kita belajar online kan. Jadi adanya media cetak ni dapat relaxkan minda kita daripada kita buat kita beli barang, kita belajar, kita kalau yang kerja kita buat kerja, semuanya online. Tapi bila mana ada bahan bercetak ni kita dapat relaxkan minda kita daripada duduk mata ni bersengkang dekat phone. Masa ni duduk depan laptop je. So kita ada satu tempat untuk kita relaxkan minda lah dan mata, minda dan mata. Okey, terima kasih Aini. Ada lagi yang lain? Nak cuba? Arwah? Lepas ni tak boleh dengar dah. Arwah bercakap. Cakap sikit. Saya bersetuju dengan Aini, Doktor. Setuju. Setuju dengan Aini, setuju dengan Fatin. Maksudnya jangan cakap pandangan saya semua dengan kawan-kawan saya di atas. Maksudnya secara tak langsung tanpa kita sedar, media cetak ni merupakan salah satu me time lah bagi kita. Satu cara untuk kita mendapatkan kepuasan diri. Selain kita boleh conteng-conteng, biasa kan ada kuis. Itu juga merupakan me time daripada kita distract dengan benda lain, daripada kita main phone, main game. Jadi kita akan ada masa untuk diri kita sendiri, untuk kita invest, untuk ambil masa tu untuk membaca, untuk relax minda, untuk asah minda. Dan bila kita conteng-conteng, bila kita highlight tu, kita rasa fikiran kita ni jadi macam lebih bukok lah kata, lebih segar. Lebih bukok lah. Okey. Okey, terima kasih Arwah. Ada 3 lagi yang belum bercakap ni. Adina, Fatihah, Haznawi. Nak cuba? Saya Doktor. Okey, sila. Okey, saya dari Biro Penerangan Persatuan Pembacaan Digital Malaysia. Nak cakapnya digital ni, pembacaan digital ni adalah lebih baiklah sebabnya contohlah. Betul. Sambung balik. Okey. Sila. So, pembacaan digital ni kita kata macam siapa tadi cakap? Muhaimin kan? Kita nak simpan pun senang. Kita boleh simpan dan kita tak perlu makan ruang untuk almari kita tak perlu simpan buku banyak-banyak atau akhbar banyak-banyak kan. Jadi itu satu lagi untuk kita cari balik benda tu, kita nak cari balik topik yang kita dah simpan tu, kita hanya search je dekat sama dekat Google ke, kalau kita dah save dalam komputer, kita boleh search je dekat bawah ni, dekat Windows ni. So kita digital ni lebih mudah lagi lah untuk cari. Dan satu lagi, kalau berbacaan digital ni, contoh kita nak cari keyword yang kita nak cari dalam satu artikel, dalam satu buku. So kita, kalau macam kita buka dekat Adobe Reader ke, PDF ke, kita just tekan Ctrl F, kita check dia perkataan yang kita nak cari, boom, jumpa. Settle. So itulah yang saya nak katakan. Terima kasih. Okey, terima kasih. Apa biru-biru apa tadi tu? Biro Penerangan. Biro Penerangan. Okey, ada lagi Adina dan Fatihah nak tambah? Saya Doktor. Okey. Saya bangkang. Go. Doktor ni nak cakap pasal kursus ke ataupun bercetak? Ikutlah nak cakap apa. Janji saya nak dengar Adina bercakap ni. Okey, saya tutup yang bercetak dengan digital tadi. Saya nak cakap pasal kursus lah. Okey, sila. Okey, kalau untuk kursus kali ni, sejujurnya lah awal-awal dapat tugasan daripada doktor, saya mengeluh jugalah. Sebab saya tak suka menulis, saya tak suka melukis, tapi saya suka bercakap. Jadi pada saya lebih suka yang SEM lepas punya subjek berbanding dengan SEM ni. Tapi subjek untuk SEM ni, bila dah join bengkel, bila dah menulis kisah kita sendiri, benda tu buat buat saya tertarik lah untuk mungkin saya boleh lepas ni saya boleh menulis macam tu. Jadi terima kasih lah untuk doktor. Terima kasih Adina. Fatihah, okey ke? Ada masalah lain ke? Okey doktor. Okey, sila. Okay. Saya nak bagi pandangan tentang kursus ni lah. Sebab tadi Adina dah tutup kan pasal yang buku tu digital dengan tu. Jadi sebenarnya saya ni memang berhasrat macam nak hasilkan karya saya sendiri. Memang
memang dia sebelum masuk UKM lagi sebenarnya. Tapi macam idea tu macam tak banyak sangat kan. Jadi bila join kursus ni memang dia bagi pengalaman yang menarik lah untuk saya. Macam buat paling suka buat manuskrip tu lah. Boleh ceritakan hasil karya kita sendiri. Lepas tu ya pasal komik tu pun walaupun macam kurang sikit minat kan buat lukis-lukis ni, tapi dia macam bagi pengalaman yang baru lah. Macam tu. Ya. Tu juga. Ini sebab kekangan daripada untuk pandemik dan sebagainya. Yang tahun 2019 saya lupa nak kongsi ini. Masih baik baru teringat bila Fatihah kata. Sebenarnya masa tahun 2019 saya bawa Bonda Noh ke UKM buat bengkel penulisan untuk hasil manuskrip yang macam awak buat tadi ni. Sebenarnya pada tahun 2019 mereka tulis mereka dah dibukukan kat sini dah. Tapi ni kos yang sangat mahal. Saya berapa kali mesyuarat dengan galeri ilmu untuk minta mereka cetak buku ni. Sebab cetak buku ni kan mahal kan. Kos ni dalam lebih kurang 20 ke 30 ribu termasuk mereka cetak ni sebagai komersial lah kan. Tapi nak cakap awak semua sebenarnya ada kemahiran tu. Kalau Fatihah kata memang dah minat menulis, kalau tak mampu untuk buat manuskrip penuh nak hantar dan orang tak yakin kita penulis baru kan untuk cetak, buat e-book dulu. Tu saya nak ajar untuk semester ni yang kita boleh kumpulkan jadi antologi dan buat e-book. Ini pun pelajar-pelajar yang daripada kelas media cetak ni, dia cakap kat saya, Dr. Ros terima kasih saya dah jadi penulis. Sebab ada nama-nama kat sini. Menulis kisah-kisah ini tema tabayun. Kan. Kos pun banyak ni saya keluarkan duit juga untuk bengkel dan sebagainya, bayar Bonda Noh semua. Tapi awak semua minta maaf lah. Jadi tak boleh buat yang bercetak, tak boleh buat panggil Bonda Noh, saya panggil komik dakwah. Jadi masa ini batch ni tak ada lagi bengkel komik dakwah. Jadi setiap generasi semester tu berbeza lah dia punya tugasan tu untuk penambahbaikan khusus. Okay, check it out ni. Ini special lah projek ni bersama galeri ilmu. Jom kita ambil gambar sebelum kita habis kelas. Dan habis dah. Lepas tu saya buka quiz di UKM Folio. Jom. Doktor, Ya. berkenaan kuis tu boleh tak kalau kami nak minta tangguh sebab lepas ni kami ada kelas dengan Dr. Zuri. Okay. Tangguh pukul berapa saya buka nanti? Kelas habis pukul apa? Lepas Zohor. Mungkin dalam pukul 2 kot kata. Kuis tu saya buka malam ni. Saya nak buka 1 jam je sebab 10 markah. Kan? Nanti pesan pada Kosah dengan Akil yang tak ada ni, tolong bantu kawan-kawan personal PM kat dia. Saya akan buka pukul 9 sampai pukul 10. Boleh? Jawab masa tu. Boleh Doktor. Boleh. 9 sampai 10 jawab dan saya akan tengok masa tu lah. First attempt, kalau nak jawab sekali lagi pun second attempt pun boleh. Tak masalah. Relax lah, hidup ni kan sentiasa kena mudahkan urusan orang supaya Allah bantu mudahkan urusan kita semua. 9 sampai 10 Yus, boleh? Okay. Boleh Doktor, boleh. Okay. Jom. Habis kelas dah lah. Buka gambar. Buka kamera kita ambil gambar semua sebelum kelas kita berakhir. Kenapa Fatin? Penat sangat tu Menangis lah Doktor. Menangis lah Doktor. Lepas ni tak jumpa Doktor. Menangis tak jumpa Doktor dah. Peminat Doktor. Ya Allah. Okay, jom. Siapa ambil gambar ni? Saya ambil Doktor. Fatihah, Amira dengan Syarina ada nak buka kamera. Wah, okay. Use si pohon kayu. Kau cakap lah 1, 2, 3 baru boleh please. Oh dah tak ada. Dah nak buka kamera, okay. 1, 2, 3. Okay, kejap Okay, 1, 2, 3. Okay, sekejap. Boleh freestyle? Okay, freestyle. Freestyle. Tadi dah freestyle dah. 1, 2, Kejap. Okay. Aduh.
Baik, lambat Mi. Semula. 1, 2, 3. Okey. Okay dah. Freestyle lagi. Lagi. Nak berdiri pula. Lompat. Buatlah style jumper tau. 1, 2, 3. Okey. Okay, dah. Alhamdulillah, terima kasih semua untuk momen yang paling indah dalam masa setahun bersama saya. Saya minta maaf lebih terkurang sepanjang saya mengendalikan khusus pada Belum habis lagi. Bukan. Ni kan program. Siapa yang on ni? Yus? Yus. Okay, bye-bye. Jumpa nanti insyaAllah. Saya doakan mudah urusan. Silakan latihan ilmiah dengan latihan amali industri dengan jayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta maaf salah silap. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama. Terima kasih doktor. Okay.